Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam tazkirah ringkas pada hari ini. Hari ini kita cuba mengupas tajuk akhlak karimah asas pembangunan rijal atau manusia. Rijal atau manusia memiliki potensi diri untuk dibangunkan. Terdapat hikmah yang besar. Allah kurniakan akal kepada manusia supaya pemikiran berkembang dan ilmu dijana atau diperolehi. Tentu ada rahsia mengapa kalbu dan perasaan dijadikan oleh Allah supaya akal budi saling menyantuni dan menghasilkan amal. Amal soleh adalah sesuatu yang dituntut kerana ia berkaitan dengan pola pelakuan dan gelagat manusia. Manusia sebenarnya tidak segala-gala. Ilmu dan pengetahuan yang ada pada manusia sifatnya terbatas. Manusia memerlukan petunjuk dari Khalik, iaitu yang Maha Mencipta. Petunjuk daripada Allah dalam bentuk wahyu memandu manusia untuk tahu perkara-perkara yang tampak dan juga gaib. Akhlak dari sudut Islam tidak sama dengan maksud mores atau moral dalam bahasa Latin dan pengertian Barat. Isu etika juga bergantung sudut mana ianya dilihat. Kerana akhlak itu sifatnya merangkumi, tidak saja ianya memiliki asas kepercayaan iaitu tauhid, tetapi watak tauhid itu terpancar. Watak tauhidik yang menjadi landasan kepada binaan akhlak mempertautkan hati dan diri dengan Allah. Pola-pola watak, gelagat dan tingkah laku mencerminkan watak misali dan menjadi contoh dan sumber ikutan. Pada watak misali ini terkandung cerminan ibadullah dan ibadur rahman. Cerminan ibadullah dan ibadur rahman ini antara asas utama dalam membangun akhlak. Kerana watak kasih sayang dan belas kasihan itu sifatnya manusiawi, bukannya haiwani. Binaan akhlak karimah adalah sesuatu yang fitrah bagi manusia. Sebab itu risalah nubuah atau kenabian yang paling unggul ia telah menyempurnakan akhlak manusia. Kerana ia mengukuhkan kualiti manusiawi yang diperlukan dalam hidup dan sistem. Kualiti manusiawi tidak saja menyentuh tentang upaya berfikir dan menjana ilmu yang tinggi, benar dan bermanfaat, tetapi keikhlasan hati menghubungkan apa yang dipikir dan pekerti yang terjadi. Kena beriman saja ianya tidak memadai kalau tidak dihubungkan dengan amal soleh. Amal soleh adalah pancaran pola-pola tingkah laku dan watak yang di dalam redanya. Apabila kita menghubungkan sesuatu percakapan dan perbuatan kerananya ikhlas kerana Allah yang menggambarkan sifat ikhlas yang tinggi. Ikhlas bermaksudnya disampai dan diamalkan dengan mengambil pertimbangan Allah Maha Tahu dan Allah Maha Melihat atas segala. Ikhlas adalah asas kekuatan membentuk akhlak manusia apabila sandarannya adalah kepada Allah. Begitu juga aspek adil, amanah, jujur, bijaksana yang menjadi pegangan utama menampilkan akhlak karimah ialah bersumber dari hati. Sebab itu ianya dikatakan dalam sebuah hadis menghubungkan pada diri manusia ada seketul daging. Baik daging itu baiklah pekerti manusia dan ia ini dirujuk sebagai hati.
Membangun hati dengan tarbiyah rohiyah amatlah penting, kerana ianya menjadi asas kepada pembinaan adab bagi diri manusia. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebut, "Adabani Rabbi fa asana ta'dibi." Ya Allah, didiklah aku dengan didikan yang terbaik. Maksud adab ini amat luas, merangkumi proses pembentukan diri dan juga amal. Bagi setengah sarjana Islam, adab itu terhubung dengan disiplin fikir, disiplin hati dan disiplin amal. Bagaimana hasil pemikiran dan proses pencernaan ilmu memberi kesan terhadap kebenaran dan ilmu yang bermanfaat, supaya ia mempunyai keserasian dalam proses pembangunan hati atau kalbu serta rijal atau manusia. Hati yang sifatnya mutmainnah memiliki kekuatan mencerap ilmu yang benar dan bermanfaat, supaya proses penyerapan itu terjadi dan terlihat dalam penghayatan dan amalan. Dalam tradisi Islam, perbuatan dan amalan terhubung dengan dimensi menegak hablum minallah dan juga dimensi merentas hablum minannas. Dimensi atau aksis ini merupakan ramuan penting dalam membentuk tasawur Islami dan sifatnya sepadu atau integratif. Dimensi integratif tidak saja melihat aspek benda atau material sebagai bermanfaat, tetapi jangan bersifat kebendaan dan melupakan amanah hamba dan khalifah. Dimensi kesepaduan integratif mendidik manusia supaya tidak melampau dengan hal-hal duniawi, tetapi sentiasa ingat akan faktor ukhrawi di mana manusia bakal berada. Ianya menjadi sumber penting dalam binaan akhlak karimah. Tanpa landasan ini, sifat nisyan atau kelupaan dan ghaflah atau lalai manusia bakal menyebabkan kejauhan dari manusia terhadap sifat ubudiyah, kepatuhan kepada Allah, dan menyebabkan kualiti haiwani menjadi pedoman dan pegangan. Akhirnya ia boleh merosakkan akidah tauhid, apalagi akhlak karimah yang menjadi keutamaan dalam kerangka hidup yang Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.